Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, ya, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai titik ini, sampai sekarang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaction, memberikan berita terupdate, memberikan berita terbaru. Maka dari itu tonton video saya sampai full ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Baiklah, ini saya mempunyai video ya, nanti kita sama-sama mereaction terkait asal mula bahasa Melayu. Saya ulangi, terkait asal mula bahasa Melayu ya. Menurut dia ya, ini adalah warga Malaysia, seorang konten kreator juga. Menurut dia bahasa Melayu itu bahasa yang digunakan di seluruh Nusantara dan juga bahasa yang digunakan di seluruh bumi ya. Jadi seluruh bumi itu menggunakan bahasa Melayu ya. Mungkin dulu ya, dan sampai sekarang itu menurut pemaparannya itu menggunakan bahasa Melayu ya. Dan juga dia menyinggung terkait bahasa Indonesia, terkait bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia dengan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Itu dia menyinggung terkait bahasa Indonesia. Dulu bangsa Indonesia memakai bahasa apa ya, karena mungkin menurut dia bahasa Indonesia dulu itu belum ada ya. Terus dia berpendapat dulu bangsa Indonesia itu memakai bahasa apa, apakah memakai bahasa isyarat ya. Menurut dia seperti itu ya. Nanti kita sama-sama reaction ya. Maka dari itu sekali lagi tonton video sampai full. Nanti berkomentarlah yang baik. Kita cek videonya seperti ini. Viral pasal seorang tiktokers ni daripada Indonesia yang buat lawak pasal bahasa Melayu Malaysia yang dikatakan aneh. Yang kadang macam, yang bila tengok tu tak tahulah daripada mana info dia dapat. Sebab rasanya daripada Google Translate pun tak translate macam tu kot, rasanya lah. Tak tahulah kalau dekat sana macam mana kan. Tapi itulah usaha nak gelakkan bahasa Melayu Malaysia, akhirnya terselah kebodohan sendiri. Okey, untuk video kali ini saya akan ceritakan tentang sejarah bahasa Melayu, asal usul daripada mana, kenapa kita ada lorat, kenapa, yelah macam-macam persoalan yang kadang tu dapat dekat komen, yang dikatakan bahasa Melayu ni baru wujud, sangat-sangat baru wujud masa selepas Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya kurang tepat lah. Dan ada yang kata bahasa Indonesia tu adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Terfikir juga, kalau bukan bahasa Indonesia tu asal daripada bahasa Melayu, sebelum wujudnya Indonesia, diorang pakai bahasa apa? Bahasa isyarat? Okey, tanpa kita buang masa, jom. Bahasa Melayu ialah sejenis bahasa Melayu Polynesia di bawah keluarga besarnya bahasa Austronesia yang digunakan sebahagian Asia Tenggara sejak 1000 tahun yang lalu. Asal usul penumbuhan bahasa Melayu berasal dari Sumatera Selatan di sekitar Jambi dan Palembang. Rekod terawal bahasa Melayu kuno ialah sebuah batu bersurat bertarikh 682 Masihi yang dijumpai di Sumatera Selatan. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di bumi dengan jumlah penutur sebanyak 300 juta lebih.
Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan di Brunei, Malaysia dan juga Singapura. Manakala di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kerajaan Malaysia pernah berhasrat menamakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa Malaysia. Selain daripada keempat-empat negara tersebut, bahasa Melayu juga ditutur oleh penduduk Melayu di selatan Thailand, selatan Filipina, selatan Myanmar, selatan Kemboja, selatan Vietnam, beberapa di Sri Lanka dan Afrika Selatan. Menurut statistik penggunaan bahasa di dunia, penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah 25 juta dan lebih 300 juta jika penutur bahasa Indonesia tergolong dalam bancaan. Selain itu, kira-kira 70,000 orang mampu bertutur dalam bahasa Melayu di Sri Lanka. Bahasa Melayu piawai disebut juga sebagai bahasa Melayu standard, bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu moden. Ialah bahasa Melayu Johor Riau yang berasal daripada Johor, Malaysia dan Riau, Indonesia, seperti yang dipersetujui dan diiktiraf oleh Indonesia, Malaysia dan Brunei. Bahasa Melayu Johor Riau seterusnya dikenali sebagai induk kelahiran bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa rasmi kebangsaan pada zaman moden. Di Malaysia, bahasa Melayu mengalami perubahan nama beberapa kali. Pada awal 1970-an, bahasa Melayu dinamakan Bahasa Malaysia atas sebab politik untuk menentang bahasa Indonesia. Namun, nama bahasa Melayu digunakan semula dalam masyarakat. Bermula tahun 2007, bahasa kebangsaan Malaysia dinamakan kembali kepada Bahasa Malaysia sebagai simbol bahawa bahasa ini ialah bahasa untuk semua dan tidak mengira kaum. Namun begitu, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab menurut Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia penyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Sehingga sampai masa ini, tiada pertukaran nama bahasa Melayu ke bahasa Malaysia terjadi. Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek ataupun logat dan setiap dialek mempunyai perbezaan ketara dari segi sebutan dan kosakata. Misalnya, bahasa Melayu Riau berbeza dialek dengan bahasa Melayu Palembang, Jambi dan Bengkulu. Melayu Riau menggunakan dialek E, sedangkan bahasa Melayu Palembang, Jambi dan Bengkulu menggunakan dialek O. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat peranakan atau Cina Selat, iaitu campuran pendatang Cina dan penduduk asal, merupakan campuran antara bahasa Melayu dan dialek Hokkien. Bahasa ini dahulunya banyak digunakan di negeri-negeri selat seperti Sumatera Utara, Riau, Pulau Pinang dan juga Melaka. Walau bagaimanapun, kini kaum peranakan lebih gemar berbahasa Hokkien atau Inggeris. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif yang bermaksud makna perkataan boleh diubah dengan menambah imbuhan tertentu. Umumnya, kata dasar atau kata akar terdiri daripada kata kerja. Penggunaan bahasa Melayu di negara-negara ini berbeza. Ia bergantung kepada sejarah dan juga budaya. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia pada tahun 1968. Tetapi bahasa Inggeris masih digunakan dengan luas, terutamanya dari kalangan masyarakat Cina dan India. Begitu juga dengan Brunei. Berbeza di Indonesia, bahasa Indonesia berjaya menjadi bahasa perantara utama atau lingua franca untuk rakyatnya yang berbilang kaum kerana usaha gigih kerajaan Indonesia dalam menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia. Di Timor Leste, meski telah terlepas dari Indonesia, bahasa Indonesia masih tetap dikekalkan sebagai bahasa rasmi utama sebagai bahasa pekerja. Di Singapura, bahasa Melayu masih dikekalkan statusnya sebagai bahasa kebangsaan walaupun di Singapura menggunakan 4 bahasa rasmi iaitu bahasa Inggeris, Cina, India dan juga Melayu. Di selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan oleh orang-orang dari Kesultanan Melayu Patani iaitu orang Melayu Patani, tetapi tidak memperoleh sebarang pengiktirafan daripada kerajaan. Pada awal 2004, Dewan Bahasa Pustaka Malaysia dan MABIM mencadangkan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi ASEAN.
memandangkan lebih separuh jumlah penduduk Asian mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, perkara ini masih dalam perbincangan. Bahasa Melayu dicadangkan sebagai bahasa kedua Asian kerana sejarah dan nilainya yang tinggi. Hal ini kerana bahasa Melayu lebih tersebar meluas daripada bahasa Indonesia yang hanya digunakan di Indonesia sahaja. Korang kena faham, kalau kita nak jadikan sesebuah bahasa tu sebagai bahasa Asian, kita bukan kira daripada berapa jumlah orang yang boleh bertutur dalam bahasa tersebut, tapi berapa luasnya bahasa tu dia tersebar. Contohnya, kalau bahasa Indonesia, dia cuma dalam Indonesia saja. Okey? Tapi bahasa Melayu dia tersebar meluas. Macam dekat Thailand ada orang bercakap bahasa Melayu, Singapura, Brunei, dan Indonesia sendiri pun ada yang boleh berbahasa Melayu. Kiranya boleh berbahasa Melayu. Selain daripada tu, sejarah Melayu mempunyai sejarah kot. Apa je yang sejarah bahasa Indonesia ni ada? Sebab bahasa Indonesia ni wujud selepas Indonesia tu wujud lah. Agak pelik bila orang Indonesia cakap bahasa Indonesia tu bukan asalnya daripada bahasa Melayu dan berbeza. Jadi sebelum wujudnya bahasa Indonesia, korang cakap bahasa apa Bahasa isyarat ke bersiul je. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya. Nanti bisa tulis di kolom komentar pendapat-pendapat teman-teman semuanya. Sekali lagi berkomentarlah yang baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.